nak mendaulatkan undang-undang dan hukum-hukum Allah ni. Kerana Allah tanya ni dalam surah yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah kamu nak mengambil hukum jahiliah ni? Hukum jahiliah ni ialah hukum yang dicipta oleh manusia, kerana manusia itu jahil. Manusia hanya boleh cerita hukum depan mata dia. Dia tak boleh nak menggambarkan hukum masa akan datang. Dia boleh hanya buat tanggapan dan persepsi macam mana berlaku masa akan datang, hukum dia begini. Tanggapannya sudah tentu bila sebut tanggapan ataupun persepsi, benda tu benda yang akan betul dan akan tak betul. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan ini ialah sampai ke hari akhirat. Tiba-tiba kita hak beriman pada Allah, tiba-tiba kita hak senantiasa menjaga ibadat semayang apa semua ni, tak setuju dengan apa yang Allah sebutkan. Sebab itu bagaimana disebutkan oleh pengarang, sebenarnya wajib kepada umat Islam mentaati dan mengikut syariat Islam. Tidak sepatutnya dia mengikut syariat yang dicipta selain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya dia mengimani selain daripada syariat Allah, maka terbatal dua kalimah syahadah dia. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, disebutkan antara hujahnya kenapa tak boleh kita mengadakan hukum syarak selain daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharuskan kepada orang mukmin itu redha dengan kepada mukmin itu redha kepada yang lain daripada hukum Allah. Tak boleh orang mukmin ni dia redha selain daripada apa yang Allah putuskan. Kalau dia redha sesuatu benda yang selain daripada Allah putuskan, dia akan terlibat sama dengan perkara tersebut. Contoh sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada pengikut Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Fir'aun wa junudih, golongan yang akan dibinasakan oleh Allah, Fir'aun dan tentera-tentera dia. Maka tuan-tuan sekalian, tentera-tentera ni bertanya, adakah kami juga turut dibinasakan oleh Allah, sedangkan yang zalim itu adalah Fir'aun? Maka Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan ya Allah binasa termasuklah kepada pengikut-pengikutnya, tentera-tenteranya, sebab tentera-tenteranya redha dengan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Samalah juga bila kita redha, saya sebut contoh, redha dengan kekufuran. Kita juga kufur. Kita duduk sembang di kedai kopi, duduk cerita kata apa yang, contoh apa ada isu tentang orang murtad. Kita duduk sembang ni kepih atas kepala, tak apalah, biarlah anak murtad tu murtad lah. Kita sekalipun tak lafaz kata murtad, kita redha dengan orang murtad, kita juga turut murtad. Kita redha dengan buat maksiat. Kita redha dengan orang buat maksiat, tuan-tuan sekalian. Sekalipun kita tak buat maksiat, kita tak apalah, konsert jom heboh tu bukan ada sangat apa sangat, pukul 2-3 depa baliklah. Kita dah redha dengan apa hak berlaku. Sekalipun kita tu tak pergi meloncat di tempat konsert jom heboh ni, kita juga duduk di rumah saja-saja ni boleh dosa. Sebab apa? Kita redha dengan maksiat-maksiat. Sebab itu redha ni tak boleh. Sebagai contoh, pada hari ini kita nak mencari hukum yang bergantung kepada Allah, yang mengikut syariat Allah, tak ada. Selagi mana tak ada, selagi itulah tidak boleh kita redha dengan hukum yang ada. Tak boleh, tuan-tuan. Soal kita nak guna untuk menyelesaikan masalah kita, ataupun itu sahaja prosedur yang ada, tidak ada masalah. Tapi keredaan kita di atas apa yang berlaku tidak boleh kita redha. Tidak boleh kita redha. Kemudian tuan-tuan sekalian, disebutkan poin yang seterusnya yang disebutkan oleh pengarang, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 49. Dan hendaklah kamu menguruskan hukum di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tuan-tuan sekalian, ni antara yang disebutkan oleh pengarang dalam nak menggambarkan kepada kita, tidak hak untuk mengadakan hukum syarak itu hendaklah kita kembalikan kepada Allah.
Jika sekiranya kita tidak kembalikan kepada Allah, tidak kembalikan kepada hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memberi hak secara mutlak yang selain daripada Allah, maka tuan-tuan sekalian, kita telah berada dalam kategori golongan-golongan yang terbatal dua kalimah syahadahnya. Justru tuan-tuan sekalian, 3-4 poin yang saya sebutkan pada pagi ini mudah-mudahan memahamkan kita. Apabila kita dah termasuk di kalangan orang yang melafazkan syahadah, maka tidak sedikit sebanyak perlu kita mengetahui tentang perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Justru tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di kalangan orang-orang yang memelihara dua kalimah syahadah. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan dengan poin ataupun dengan poin yang seterusnya antara perkara yang boleh membatalkan syahadah. Jadi saya cukuplah kadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini memberi manfaat pada diri sendiri betul-betul sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.